اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله menyedapkan cara makan tak dicela. Ini dilakukan oleh Nabi kita. Terkadang rutab dimakannya bersama, kisah atau bintik kuning di tangannya. Ini kerana baginda tak pernah jumpa tembikai merah di tempatnya baginda. Anggur juga disukainya baginda. Pernah dilihat gugusan di tangannya. Ada para sahabat Nabi yang mulia, hasil dari kebun mereka pertama dihantar kepada Nabi yang tercinta, didoakan keberkatan kepadanya. Nah, baik. Bab berkenaan dengan buah-buahan yang dimakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyedapkan cara makan tak dicela. Ini dilakukan oleh Nabi kita. Terkadang rutab dimakannya bersama, kisah atau bintik kuning di tangannya. Jadi Nabi makan rutab dan juga kisah. Apa faedah makan bercampur macam tu? Maknanya untuk tidak menunjukkan bahawa perbuatan menyedapkan makanan tidaklah dicela. Itu sebab. Faham? Jadi saya sebutkan dulu sebab dengan baru sebut apa dia contoh yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda menyedapkan makanan, iaitu dimakan rutab dengan kisah. Sekali makan. Dan ada riwayat menyebut kata Nabi makan dengan kedua-dua belah tangan. Nabi pegang rutab di sebelah kanan Nabi, tangan kanan, dan Nabi memegang kisah dengan tangan kiri Nabi, dan Nabi makan. Gitu. Jadi dimakan berselang-seli antara rutab dengan kisah. Baik. Karena pada rutab kepanasan dan pada kisah itu kesejukan, benda sejuk. Jadi digabung di antara sejuk dengan panas dalam sekali kus. Ataupun Nabi makan rutab bersama dengan bintik. Wah, bintik ini bintik apa? Tembikai mana satu? Saya sebut di sini tembikai kuning. Tembikai kuning yang saya masukkan ni apa dia? Tembikai kuning yang dimaksudkan di sini adalah tembikai susu yang dikenal di Mesir dengan nama Asy-Syammam. Tembikai susu maknanya, bukan tembikai kuning macam tempat kita tu. Tembikai kuning, tembikai susu dah. Tembikai kuning yang saya masukkan tembikai susu. Nah, baginda Nabi SAW menggabungkan di antara tembikai, yang tembikai susu dan juga rutab berdasarkan riwayat hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittiqa birrutab. Baik, kenapa kita sebutkan bahawa ini adalah tembikai kuning? Ini kerana baginda tidak pernah jumpa tembikai merah di tempatnya baginda. Itu sebabnya. Ini kerana baginda tak pernah jumpa tembikai merah di tempatnya baginda. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri. Imam Bajuri kata Nabi tidak pernah melihat tembikai merah, kerana tembikai merah tidak mutadawal di negeri Arab pada waktu tersebut. Dan Al-Imam Ahmad dikatakan tidak pernah makan tembikai. Bila ditanya kepada Imam Ahmad kenapa tidak makan tembikai, kata beliau, kerana saya tidak tahu bagaimana Nabi makan tembikai. Macam tu sekali. Dia punya nak ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah, sehingga nak tahu bagaimana Nabi makan. Anggur juga disukainya baginda. Pernah dilihat gugusan di tangannya. Nabi pernah makan anggur dan dilihat gugusan di tangan Rasulullah. Dan Nabi makan macam mana? Dipegang gugusan tersebut dan kemudian digigit. Macam tu. Terus. Adab para sahabat Nabi yang mulia, hasil dari kebun mereka pertama, dihantar kepada Nabi yang tercinta, didoakan keberkatan kepadanya. Ada lagi buah-buahan yang saya tak sebut di sini. Nabi pernah makan rumman, pernah makan delima. Ada riwayat disebutkan kata dilihat di tangan para sahabat sama dengan Rasulullah ketika mana di Arafah, di Mina. Nah, dan itu pada waktu tersebut ada rumman. Dan kata Syekh Abdul Wakil Hashimi, kata beliau, ini tidak jauh kita katakan bahawa Rasulullah pernah makan rumman. Dan yang lain-lain perlu kepada perbahasan lagi. Apple dan sebagainya perlu kepada perbahasan. Baik.
Ada para sahabat Nabi yang mulia, hasil dari kebun mereka pertama dihantar kepada Nabi yang tercinta, didoakan keberkatan kepadanya. Ini adab Rasulullah SAW, adab para sahabat Nabi, hasil daripada kebun mereka yang pertama. Itu maksudnya. Hasil dari kebun mereka pertama, ini yang pertama, itu dihadiahkan, dihantarkan kepada Rasulullah untuk didoakan dengan keberkatan. Itu Nabi ketika datangnya, dibawakan kepada Nabi dengan bakuratis samarah, yakni buah yang mula-mula keluar, wada'aha ala ainai thumma ala syafatayhi. Nabi akan angkat ni buah ni, angkat tak ni dari Nabi, kemudian dicium. Ini adab Rasulullah dengan al-akwan, dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Maka diletakkan, kemudian dicium, kemudian didoakan, Allahumma kama araitana awwalah fa arina akhirah. Ya Allah, seperti mana kamu menunjukkan kepada kami dengan yang awalnya, maka tunjukkan kami juga dengan yang akhirnya. Maksudnya biarkan dia berterusan, keluar buah tersebut dengan baik. Summa yu'tiha man yakunu min indahu, man yakunu min indahu, man yakuna indahu min as-sibyan. Maka Rasulullah akan panggil kanak-kanak, diberi makanan buah-buah tadi kepada kanak-kanak. Kenapa dibagi kepada kanak-kanak? Karena kanak-kanak lebih cepat matanya melihat kepada nikmat, kepada makanan. Sebab tu kata ulama, waktu ketika makan, antara adab ketika kita makan, kalau bersama dengan tempat makan tersebut, ulama, orang yang soleh ataupun orang yang ada kedudukan, dibasuh tangan. Kedudukan sini, kedudukan dalam agama maknanya, bukan dalam agama. Dibasuh tangan siapa dulu pada waktu tersebut? Ada kanak-kanak, dibasuh tangan kanak-kanak dahulu, kemudian baru dibasuh tangan alim ataupun orang yang punya kedudukan dalam agama tersebut. Ikut urutan macam tu. Akhir makan, dibasuh tangan si alim dulu. Si alim dah berhenti, basuh tangan dia dulu. Boleh faham? Kenapa didahulukan tangan kanak-kanak? Kerana tangan kanak-kanak yang pertama tidak selamat daripada kotoran. Yang kedua, kanak-kanak lebih cepat melihat kepada nikmat dan makanan tersebut, maka dia akan cepat menyentuh makanan tadi. Kalau tak dibasuh tangan dia dulu, akan menyebabkan kotor makanan tadi, akan jijik. Dan ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saya selalu sebut benda ni pada orang yang buka kedai dan sebagainya, kedai makan. Kalau diamalkan sunnah ni, akan jadi barakah. Kita kalau buka kedai makan, bila diambil hidangan ataupun diambil tempahan daripada tetamu ataupun pelanggan yang datang, tamu pelanggan yang datang ke kedai kita, sepatutnya bagi seorang pekedai yang mana mereka ni beramal dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga dia mengenal tentang sunnah Nabi, dia akan dahulukan yang berhak untuk dapatkan dahulu makanan adalah yang paling kecil dan paling lemah dalam pelanggan tersebut. Jadi kalau dalam hidangan tadi ada kanak-kanak kecil, dia kena cepatkan siap makanan untuk budak dulu. Kalau makanan budak tadi berbeza dengan makanan orang lain, itu baru betul. Tapi banyak di kalangan kita tidak melaksanakan sunnah ini. Kadang-kadang makanan budak diakhirkan sekali. Dia buat yang rasa dia senang dulu. Kawan ni tempah nasi lemak, nasi goreng kampung 3, kemudian budak-budak ambil apa dia? Ada orang makanan kalau di kedai tu ada macam nugget ke apa semua sekali, yang tu di belakang sekali. Dia masak dulu hak 3 banyak-banyak, dia kata buat ni dulu lah. Buat ni ramai-ramai. Buat ni dulu, lepas tu hak yang dihantar dah dekat orang tu, makanan tu pula pedah, tak boleh makan boleh budak-budak. Ataupun budak tu memang tak mau makan yang tu. Dah kali budak tu belakang sekali. Lagi hebat, lupa tu yang budak tu. Main-main nak. Oh, ada lagi kat tempah. Saya pernah pergi ke Four Seasons. Pergi tu bawa apa ni, pakcik saya bawa Four Seasons, hotel lah, hotel Four Seasons. Dia buat chalet di Langkawi. Pakcik saya chef di situ masa dia kerja di situ. Four Seasons ni kira atas daripada 5 bintang ni. Dekat ada diamond. Makan ni tak kira lah. Tapi sebab pakcik saya bawa dan dia chef di situ, jadi harga jadi murah. Makanan hak 300 jadi RM30. Makan kami makan hari tu dekat 400, jadi RM40 je. Kerana harga chef. Hari tu pakcik saya cuti sebab nak bawa saya. Waktu saya baru honeymoon waktu tu. Saya dengan ustazah waktu tu baru kahwin. Tak ada apa lagi lah. Muhammad tak ada lagi, masih di alam rahim lagi kan. Muhammad siapa pun tak ada lagi, kami dua orang pergi ke Langkawi. Jadi pakcik saya kata ni nak jamu ni, nak jamu pengantin baru, bawa pergi ke Four Seasons. Dan nak kata nak bagi tidur kat sini mahal, dia kata. Hotel satu bilik saja kat 1,000. Hotel bilik paling mahal harga 6,000. Paling mahal di situ bilik 6,000. Semalam. Malam 6,000, gila. Baik balik Malaysia.
Nah, pergi balik Malaysia. Dia bawa saya, dia bagi makan jamu, bawa anak dia, anak pakcik saya, sepupu saya lah. Kecil lagi waktu tu. Mula-mula kami duduk, yang tempah kami je. Saya tempah pizza. Ini adalah beberapa makanan lagi tempah. Sepupu saya tak tempah pun. Tak sampai lebih kurang dalam 5 minit ke 10 minit sampai dah makanan. Makanan siapa dia? Makanan hak yang budak tu. Dia hantar apa makanan? Dia hantar nugget. Tu saya tanya tadi, bukan tak minta ke? Pakcik saya kata ada, memang macam ni sini. Budak dia akan dahulukan. Budak dia akan dahulukan, dia akan bagi makanan yang biasa disukai oleh budak. Apa dia bagi nugget? Dia bagi nugget, lepas tu dia bagi apa? Dia bagi buku lukisan. Sebelum sampai nugget, dia bagi buku dulu. Buku untuk budak tu melukis, mewarna. Nak bagi budak tu tak boring. Patutlah peringkat diamond. Bukan 5 star, diamond. Dia kata, pakcik saya kata, cuba sapu bawah meja. Sapunya ada dah abu. Sapu bawah meja, bersih. Dia kata tiap hari, bukan atas meja sapu, bawah meja sapu. Bawah meja sapu. Sebab dia kata ada tukang cek akan mai dalam keadaan yang mengejut. Kalau dia mai, dia sapu je bawah meja, turun pangkat hotel tu. Hotel kalau turun pangkat, turunlah harga dia. Barat boleh buat macam tu. Ambil pada mana ni? Semua benda-benda tadi daripada hadis Nabi SAW. Didahulukan budak, kerana budak ni akan cepat marah. Mereka tak boleh. Kalau budak menangis saja, hotel tadi akan dikomplain. Kalau budak menangis, dan hotel tu privacy betul lah. Privacy maksudnya kalau orang nak buat jahat di hotel tu, dia akan disembunyikan. Tu hotel jenis tu macam tu lah. Dan kalau artis main, mereka tak boleh duk buat macam artis tu, macam dia nak main, nak privacy. Contohnya dulu pakcik saya kata Elijah Wood pernah main. Elijah Wood. Tahu Elijah Wood? Hak berlakon cerita Hobbit. The Hobbit tu, Lord of the Ring. Hak pakai ring tu. Hak jadi hilang. Kan? Elijah Wood lah. Dia main ke Hotel Four Seasons di Langkawi. Tapi macam biasa, orang buat tak tahu. Sebab apa buat tak tahu? Sebab dia nak privacy. Padahal semua share tu macam nak pergi ambil gambar kan, betulnya. Ni pelakon Lord of the Ring ni main ke sini, takkan tak ambil peluang ambil gambar, tapi etika. Tak boleh duk pergi selfie, melainkan di luar daripada tu. Kalau buat dalam tu, nanti akan diambil tindakan. Lepas tu sekali lah, maksudnya privacy tu. Dan saya nak cerita bukan hak tu. Contohnya tak makanan tadi, budak hantar dulu. Cuba kedai makan kita, Allahuakbar, sampai nak kena marah. Hak budak duk teriak lah. Budak teriak lagi kuat, lagi dia buat relax. Dia buat tak tahu. Lepas tu dia lupa. Nah, oh ada lah. Dia tak ada ni. Oh ada. Bang, dah ibu dah. Faham tak? Kalau buka kedai, kena buat macam tu. Buat macam tu, insya-Allah akan barokah kedai kita. Akan barokah kita punya benda. Niat ikut Rasulullah SAW. Niat ikut Nabi SAW. Bukanlah saya kata saya nak puji tempat tersebut, tapi saya terjumpa tempat yang macam tu. Bila jumpa tempat itu, kata, oh ada rupanya yang diamalkan benda yang macam ni, yang diambil daripada sunnah Rasulullah SAW. Didahulukan makanan kepada kanak-kanak. Macam buah, didahulukan Rasulullah bagi kepada kanak-kanak, kerana mereka lebih cepat melihat kepada nikmat dibandingkan dengan orang dewasa. Faham? Baik. Terus bab pada menyatakan tentang ahwal. Begitu juga orang dulu-dulu lah, orang tua-tua dulu, makanan awal-awal dia akan hantar dekat tok guru. Akan hantar kat tok guru. Kita pun macam tu sepatutnya. Masak apa-apa kat rumah, teringat kat tok guru. Ni tok guru duduk sorang-sorang kat rumah, tak tanya apa tok guru makan apa. Sampai ke malam tok guru tak makan. Sorang-sorang. Dah kena tidur, pergi ke Mekah. Tu lah. Kau nak telefon lah, Ustaz makan tak lagi? Kau lah tanya. Tanya. Tapi tok guru pula jenis tahu tu. Tak makan dah. Kata anak murid, bila tok guru kata makan dah, beli je dah. Hak lelaki lah, hak perempuan tak boleh lah. Hak perempuan lagi, apa ni, ustazah marah pula. Lebih buat caring boleh, saya pun tak mahu kan. Hak ustaz ni lah. Ustaz guru mana tadi yang saya maksudkan? Ustaz guru mana? Ada seorang-seorang kita datang. Baik. Kawan-kawan kita ni bagus, lalu tanya ustaz makan tak lagi apa semua. Kadang-kadang main hantar makanan, tapi hak yang murah lah.
Macam tojin, tu kan ada tu. Syari, tojin, tu tom yum. Hanya tu lah. Kau hantar muzah ke mana? Kami tak makan, dia nak makan. Oh. Lawak.